Okey, kembali waktu ini bernama Radio Stesen Berita Bisnes Pilihan anda. Masanya untuk kita bawakan segmen Temu Bual at Radio. Yang mana untuk petang ini kita akan berbicara berkaitan dengan PKP yang mendesak suri rumah menjadi usahawan segera. Kita lihat ya, Perintah Kawalan Pergerakan bukanlah halangan untuk mengajar kebanyakan daripada kita untuk menggunakan segala peluang yang ada untuk menjana pendapatan. Dan hari ini, perniagaan dalam talian tumbuh bak cendawan kerana kita boleh menggunakan pelbagai platform tanpa perlu keluar rumah. Hakikatnya, kini ramai ya suri rumah yang dahulunya mungkin hanya menjual secara kecil-kecilan untuk menambah pendapatan keluarga, kini bertukar menjadi usahawan segera. Jadi untuk kita bincangkan lebih lanjut, kita bersama-sama dengan Datin Dr. Liz Hassan yang merupakan coach keusahawanan dan keseimbangan hidup yang telah pun bersedia di talian pada waktu ini. Assalamualaikum Datin. Waalaikumsalam, selamat petang. Okey, baik. Terima kasih kerana bersama dengan kami waktu ini. Ya, terima kasih kerana mengundang saya pada petang ini. Ya, okey, baik. Datin, kita lihat tentang usahawan segera. Mungkin semudah yang kita sebut. Tapi bolehkah Datin terangkan apa itu usahawan segera, Datin? Okey, soalan ni memang menarik. Tapi sebelum saya jawab pasal usahawan segera ni, mungkin kita akan tengok definisi usahawan sikit lah ya. Kalau seseorang tu untuk menjadi seusahawan, dia ada beberapa sebab. Mungkin dua sebab sajalah kita akan cakap sekarang. Satu sebab keperluan. Okey, sebab keperluan, jadi mereka akan menjadi usahawan out of necessity. Keperluan out of necessity because mungkin mereka tidak ada desakan push factor. Okey, desakan keuangan, desakan kehidupan, keperluan out of necessity. Jadi kebanyakan daripada mereka akan menjadi seorang usahawan kerana keperluan hidup. Lagi satu jenis usahawan, mereka adalah usahawan yang pull factor, di mana mereka akan mencari peluang. Jadi mereka juga akan membuat satu kelainan, ada unique selling proposition, creative idea into commercialization dan sebagainya. Lagi satu usahawan yang soalan ditanya pada hari ini adalah soalan usahawan segera. Usahawan segera ni memang dah ada lah daripada dulu. Memang it's called instant entrepreneurs. Kebanyakan daripada mereka akan keluar bila mereka ada keperluan. Terutamanya ada pada hari-hari orang kata pada hari-hari perayaan. Christmas ataupun Ramadan, Syawal, Chinese New Year, mereka semua akan mengambil peluang untuk menjadi usahawan segera. It's like small lah, kadang-kadang diorang ada, kadang-kadang diorang tak ada. Jadi memang dari dulu memang ada usahawan instant entrepreneurs ni. Dan kebanyakan mereka sekarang ni dalam masa COVID-19 ni, kebanyakan pada mereka akan menjadi usahawan segera juga atas desakan-desakan yang keuangan yang mereka hadapi. Ada juga yang kehilangan mata pencarian, pendapatan, pekerjaan. Jadi menjadikan mereka push factor for them untuk menjadi seorang usahawan. Jadi ia terpaksa juga. Bukan instant, dah jadi macam keperluan. Jadi dia dah ada kata some combination of usahawan segera dengan usahawan keperluan out of necessity. Okey, baik. Hakikatnya suri rumah ni ada cara mereka yang tersendiri ya doktor untuk membantu tambah pendapatan keluarga. Sebelum PKP ada yang berniaga depan rumah ya, menjaga anak-anak jiran, mengambil upah menjahit dan menjadi ejen jualan langsung seperti Tupperware, Avon, Amway dan sebagainya. Tapi mengapa tidak digelar usahawan sebelum ini, Datin? Okey. Sebenarnya kalau kita nak buat definisi usahawan ni memang panjang lah. Jadi sekarang ni kita tengok daripada konteks diri mereka sendiri dan juga konteks daripada pandangan masyarakat. Pada umumnya kalau mereka yang menjual sesuatu lah, kalau kita yang berniaga ni, kita dah boleh dikategorikan sebagai seorang usahawan. Okay? Macam saya cakap tadi lah, whether kita push factor ke, kita terpaksa ataupun kita nampak opportunity untuk kita jadi seorang usahawan. Tapi mungkin mereka sendiri tidak berkeyakinan untuk meletakkan label pada diri mereka sebagai seorang usahawan, okey, ataupun mereka rasa mereka tidak berdaftar. Kerana menjadi seorang usahawan ni kita kena berdaftarlah perniagaan kita sebagai pemilik tunggal ataupun senyam berhad. Jadi kerana itu mungkin mereka rasa mereka tidak mahu digelarkan usahawan atas sebab-sebab tertentu. Tidak berkeyakinan. Kalau ikutkan dalam statistik, memang wanita ni daripada dulu
memang ramai menjadi usahawan. Dalam statistik SME Corp pun dalam yang berdaftar lah, dalam dekat 186,000 mereka adalah usahawan wanita. Jadi saya rasa wanita ni memang sinonim lah dengan keusahawanan. Okey, dan semasa PKP tahun lepas, itu PKP yang pertama ya, Datin, tempahan untuk makanan dikabarkan meningkat 50% sebabnya ramai yang duduk di rumah. Jadi rata-rata mereka yang mula berniaga menjual makanan. Adakah ini yang banyak diusahakan oleh usahawan suri rumah, Datin? Yes, saya rasa kalau dalam pandangan pendapat saya rasa memang ramai wanita di luar sana telah menjadi usahawan segera lah. Kalau kita tanya soalan usahawan segera, mereka jump the bandwagon because why not? Kerana masa tu ada keperluan kita tak boleh keluar rumah pasal kita terpaksa duduk rumah diam-diam. Jadi kalau we feel very restless, jadi mereka telah mengambil this opportunity untuk menjadi usahawan segera dan pada masa yang sama menjana pendapatan, create second income for the family. Because ini adalah amat penting dalam keadaan yang dalam keadaan sekarang ni pandemik, everything that we do will be able to menolong keluarga kita lah. Right? Jadi saya rasa memang saya setuju banyak juga wanita yang keluar sana, because kebanyakan wanita memang diorang masak hari-hari. Diorang dah ada diorang punya skill. Jadi cuma nak tengok kat mana diorang nak tweak the skill and make it commercialize and mungkin jual barang-barang within their own community dengan adanya business atas talian, social media. Jadi itu adalah lagi ringkas, lagi cepat untuk mereka mengeluarkan produk mereka dan menjual produk mereka kepada orang ramai. Jadi saya rasa memang suri rumah telah menjadi usahawan segera ramai. Okey, dan kita nak tahu juga pandangan Datin ya. Adakah desakan hidup yang memaksa suri rumah bertukar menjadi usahawan segera ni, Datin? Soalan ni memang agak sensitif lah. Kan kalau kita nak cakap pasal atas desakan hidup, macam saya cakap memang kita mengambil peluang. Saya rasa suri rumah, macam saya cakap earlier, wanita ni memang sinonim dengan keusahawanan. Bukan macam dulu saya jugalah, masa saya mula berkecimpung dalam keusahawanan ni, saya buat secara kecil-kecilan, home based business, because kita mau berada di rumah bersama anak-anak. Jadi macam saya cakap, wanita walaupun mereka suri rumah, tapi mereka telah buat macam-macam. Because dengan apa yang komuniti yang saya ada sekarang, yang saya berkecimpung dengan networking and all this, wanita dia akan jual makanan, pakaian, kehidupan hidup ataupun services seperti tuition, menjaga anak, delivery system, online, semua education, semua tu memang wanita akan lakukan. Dan betul, atas desakan zaman COVID ni lah, memang wanita akan mengambil peluang untuk belajar. Because banyak sangat peluang untuk mereka belajar walaupun dalam masa yang pendek. Macam diri saya sendiri, dalam masa yang pendek, saya dapat masuk banyak kursus untuk belajar, like online marketing, social media marketing, bagaimana kita nak pakai all those platform media untuk menolong kita menjana pendapatan dan get the business yang kita nak. Dan pada hari ini juga yang agak menarik, saya membaca Harian Metro, tajuk dia Roda dan Gincu. Ada 4 kisah wanita, mereka bercerita bagaimana diorang menjadi rider. And ages diorang daripada umur 50-an sampai ke ada yang 20-an. Setiap pada mereka ada cerita tersendiri. Mereka adalah suri rumah dan terpaksa keluar atas desakan kehidupan. Ada yang ibu tunggal dan ada juga yang suami kehilangan pekerjaan. Jadi mereka terpaksa keluar untuk menjana pendapatan dan mereka telah memilih menjadi rider. Jadi saya rasa ini adalah satu yang it will be the next trending post pandemic. Some of us kita akan stay sebagai seorang usahawan. Mungkin some akan go back to work with other people lah. Tapi dia dah jadi trend usahawan segera sekarang ni. Ya, okey. Dan mungkin boleh Datin kongsikan beberapa mungkin dari sudut anggaran pendapatan mereka sepanjang PKP ni, Datin. Okey, macam saya cerita pasal rider tadi, saya baca sikit. Mereka kata dalam masa seminggu, diorang boleh dapat dalam 250 to 300
seminggu pendapatan. Jadi kalau kita nak kata sebulan mungkin dalam 1,200 ke 2,000 depending on how often lah kan diorang boleh keluar untuk hantar makanan and all this. Tapi based on apa yang saya pun dah tanya sama my friends yang memang buat home based business, depending. Kalau diorang ada extra help, maknanya ada orang tolong diorang di rumah, macam diorang punya pembantu rumah ataupun anak-anak, suami, mungkin diorang akan dapat buat lebih banyak. Okay, can look into 5,000 to 10,000 ringgit a month provided the support system is there. Tapi kalau mereka sendiri berada, mereka saja yang kena buat benda tu, mungkin amount tu akan jadi lebih rendah lah. Saya rasa lebih rendah. I can say safely lah between 2,000 to 10,000 depending on the support that they get within diorang punya own support system yang dia telah siap lah, yang dia telah susun atur. Okey, baik. Dan adakah kebanyakan mereka ni, Datin, memahami apa yang perlu diketahui mengenai perniagaan seperti garis panduan jualan, dan adakah perniagaan mereka ni perlu juga didaftarkan, Datin? Okey, itu satu soalan yang memang banyak orang akan tanya lah. Tentang pemahaman perniagaan ni memang mungkin kurang arif lah. Okay, kurang arif because for them, diorang nak buat bisnes, macam saya cakap, nak cari extra income. Dia tak go into blue ocean strategy, dia look into red ocean strategy je. Dia nak dapat income, dia nak jual barang tu untuk menjana pendapatan, untuk menolong menambahkan income to the family. Tapi in terms of the business strategy, in terms of looking it further, taking the business to a next level, to commercialize their product, to maximize orang punya wealth and all this, diorang kena look into the business aspect, nak register the business. Okay, having an entrepreneurial mindset, looking into the business to be sustainable. Kalau kita nak be ahead of the game, business kita kena sustainable lah. And kita pun kena make sure that kita tahu garis panduan SSM. Kita ni nak jadi pemilik tunggal ataupun sendirian berhad ataupun partnership. Juga yang penting tentang company account. Kita mesti pastikan kalau kita nak buat bisnes tu kita ada akaun yang berbeza. Tak lagilah kita masukkan semua duit yang kita dapat dalam akaun kita sendiri. Kita mestilah masuk dalam akaun company. Jadi benda macam ni saya rasa masih lagi mungkin tahap kurang arif. Bukan tak tahu, kurang arif. Jadi itu kena go to a lot of classes lah yang telah diajukan oleh pihak-pihak agensi di luar sana. Ambillah peluang inilah untuk belajar. Jadi because kalau they want to grow their business to the next level, benda-benda macam ni memang penting. Okey. Jadi bagaimana perlu Datin untuk kita pastikan momentum yang ada sekarang ni dapat diteruskan dan bagi membolehkan perniagaan mereka ni terus maju pada masa akan datang? Ya, macam saya cakap lah, kita sekarang ni dalam keadaan yang kita tengah belajar. So bagi saya yang penting sebagai seorang usahawan tu continuous upscaling. Okay, of your skill and your knowledge tu memang very penting. Once you have the knowledge, you be able to have the skill untuk you to move to the next level. For example, kalau you are serious, kalau usahawan wanita di rumah ni serious, dia kena look into having their business model. Okay, untuk mereka mendapat peluang untuk funding from the government. For example, kalau company kita, kalau kita sekarang ni buat di rumah, kita tak ada company registration, kita kena register. Because untuk mendapat peluang-peluang daripada kerajaan, mereka akan tengok accounts kita, things like that. Jadi for me, I would encourage wanita kat luar sana to continue educating themselves, join a networking group yang tertentu. Saya daripada Perniagawati Malaysia, kita welcome people to join Perniagawati untuk mendapat informasi-informasi daripada agensi-agensi kerajaan, because kebanyakan daripada agensi kerajaan akan memberitahu kita apakah peluang-peluang untuk usahawan-usahawan di luar sana. Kita adalah khusus untuk usahawan Bumi Putera wanita. Jadi ini adalah penting kalau mereka ingin berada be in the game, they have to now join networking, keep upskilling themselves to make sure that there's an ecosystem towards bringing their business to the next level. Okey. Dan dari sudut ekonomi dan juga keuangan, bagaimana ini dapat membantu sebenarnya mungkin sumbangan mereka ni kepada ekonomi negara, Datin?
saya cakap wanita memang adalah yang terbaik sekali lah untuk sumbangan dalam ekonomi negara. Because wanita ni memang secara semula jadi kita ni memang suka belanja lah. Okay, saya pun dalam masa yang sekejap saya dapat macam-macam daripada kawan-kawan saya. Okay, it's just like kita ni macam suka membeli, menghantar. Okay, it's natural. Jadi saya rasa wanita ni kalau mereka go into business, they will be able to help the economy, alright, and make sure that they do the business in the correct manner, and they will bring them to the next level to maximize their punya profit, at the same time bring back into the economy, help not only their family, juga negara sebagai secara general. Jadi saya rasa memang wanita dapat membantu secara tidak langsung untuk ekonomi negara kita. And sekarang ni pun macam saya cakap, dah banyak kadar pengangguran, ada 750,000 orang menganggur. Jadi saya urge untuk wanita di luar sana tak semestinya sendiri rumah untuk kata go into entrepreneurship dan belajar bagaimana untuk menjadi seorang usahawan. Kita boleh start kecil. Tak semestinya kita nak kena start besar, benda ni everything has to start from somewhere lah. Kena start from somewhere, home-based business and move to the next level, because it's a journey. Bagi saya seorang usahawan ini adalah satu journey to a destination, insyaAllah. It depends on apa yang kita nak dalam kehidupan kita, dan along the way tu kita kena belajar and have a lot of pit stop along the way. Kalau kita tak tahu accounts, kita belajar. Kalau kita tak tahu social media, kita belajar. If we do not know how to even manage our team, kita boleh belajar. Jadi saya rasa wanita will contribute to the growth of the economy. Okey, yang penting bila kita lihat tentang peningkatan pembibitan wanita dalam bidang keusahawanan ini menunjukkan kematangan mereka mengendalikan perniagaan. Ya, Datin? Betul. Saya setuju. Okey, baik, apa pun saya setuju. Terima kasih Datin kerana sudi bersama dengan kami pada petang ini. Okey, baik, itu dia kita tadi bersama dengan Datin Dr. Liz Hassan, Coach Keusahawanan dan Keseimbangan Hidup, yang kita kongsi PKP desak suri rumah jadi usahawan segera. Dan kalau kita lihat juga banyak faktor yang mendorong penyertaan wanita dalam perniagaan, antaranya pendedahan dan juga kebimbangan menjadikan wanita lebih peka kepada kehendak pasaran, dan juga kebanyakan mereka memilih berjinak-jinak dalam bidang keusahawanan dengan menggunakan kelebihan landasan yang disediakan. Dan selain itu juga kita lihat kemudahan pinjaman yang ditawarkan pelbagai organisasi dalam usaha membantu menyediakan modal permulaan perniagaan juga menjadi faktor pendorong kepada wanita untuk menceburi bidang perniagaan. Okey, jadi pelbagai tawaran dan kemudahan seperti latihan, bimbingan dan khidmat nasihat disediakan dalam dapat dimanfaatkan ramai usahawan wanita, sekaligus memperluaskan pasaran perniagaan mereka ke peringkat yang lebih jauh. Jadi kita ucapkan sekali lagi terima kasih Datin Dr. Liz Hassan, Coach Keusahawanan dan Keseimbangan Hidup, kerana bersama dengan kita dalam segmen Temu Bual Radio. Dan sekian saja untuk segmen pada petang ini. Kita akan kembali seketika nanti pukul 6 petang ada utama waktu ini. Terus dengarkan Bernama Radio, stesen berita bisnes pilihan anda.